Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina al-mustafa wa nabiyyina al-mujtaba Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung kitab Riyadhus Salihin bagi Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Sebelum puasa itu kita tinggal dalam bab sunat puasa pada hari Ashura, hari Tasu'a, bab puasa pada hari Isnin dan Khamis, bab sunat puasa 3 hari yang dipanggil dengan hari-hari putih, dan kita skip semua tu. Malam ni kita ambil bab yang ke-233, bab pada menyatakan kewajipan haji dan kelebihannya. Bab pada menyatakan kewajipan haji dan kelebihannya. Bab wujubil haji wa fadlih. Qala Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan ke atas manusia untuk melaksanakan haji di Baitillah. Di bait di sini maksudnya Baitillah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk sampai kepadanya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, siapa yang ingkar maka sesungguhnya Allah Maha Kaya daripada sekalian alam ini. Surah Ali Imran ayat 97. Ayat ini di antara ayat yang menjadi dalil atas kewajipan haji. Haji itu dari segi bahasanya dia membawa maksud al-qasdu. Kita nak menghala ke satu tempat, itu dimaksudkan dengan haji. Manakala dari segi syariah, dari segi syaraknya, dia membawa makna qasdul ka'bati li ada'i a'malil makhsusah. Kita hala diri kita ke arah Kaabah, kita bawa diri kita ke arah Kaabah untuk menunaikan amalan-amalan yang dikhususkan. Amalan yang dikhususkan itu adalah tawaf, sa'i, kemudian hujung sekali tahallul, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan juga melontar di jamarat, di Jamratul Ula, Wusta dan Aqabah, serta bermabit di Mina. Ada yang duduk dalam kedudukan rukun, ada yang duduk dalam kedudukan wajib. Perbincangan tentang apa yang dimaksudkan wajib dan rukun dalam ilmu haji, dalam bab haji ini kita kira lain kali. Adapun yang dimaksudkan secara syaraknya ialah qasdul ka'bati li ada'i a'malil makhsusah. Qasad untuk sampai ke Kaabah bagi menunaikan amalan-amalan yang terkhusus. Amalan yang terkhusus yang disebut tadilah, itu yang disebut sebagai amalan-amalan yang terkhusus. Dan ayat ini, ayat 97 daripada surah Al-Hajj ini, surah Ali Imran ini, antara dalil atas kewajipan untuk dilaksanakan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut man istata'a ilaihi sabila. Haji ini diwajibkan kepada orang yang ada kemampuan. Yang dimaksudkan dengan ada kemampuan ialah dia ada bekalan untuk dia pergi buat haji, azad. Dia ada bekalan untuk dia tinggal di rumah yang di bawah keupayaan dia atau di bawah tanggungjawab dia, dan dia ada kenderaan untuk sampai ke sana, dan dia ada jaminan keselamatan sepanjang perjalanan. Maka itu dah disebut sebagai al-istita'ah, man istata'a ilaihi sabila. Manakala dalam hadis, ada banyak hadis berkaitan dengan kewajipan dan kelebihan melaksanakan haji. Yang pertama, ini malam ni dia ada lebih kurang dalam 16-17 hadis, tapi dia tak akan berbicara berkaitan dengan tata laku pelaksanaan ibadah haji, tapi dia akan menyebut tentang kelebihan ibadah haji serta
kewajipan untuk kita melaksanakan ibadah haji. Hadis yang pertama, dan hadis ini masyhur, Al-Imam Nawawi mengulang-ulang hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dalam kebanyakan bab bila ada perkara ini. Wa 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa ita'iz zakati wa hajjil bait wa shaum Ramadan, muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditegakkan Islam di atas 5. Syahadah, saksi menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan melaksanakan haji. Ai man istata'a ilaihi sabila kama jaa dzalika fi ahaditsin ukhra. Yakni diwajibkan melaksanakan haji bagi orang yang mampu untuk sampai ke sana, sebagaimana yang disebut dalam ayat Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang lain. Dan yang kelimanya wasauma Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini cukup masyhurlah. Hadis ini berkaitan dengan rukun Islam yang 5, dan salah satu daripada rukun Islam yang 5 itu adalah melaksanakan haji di Baitillahil Haram. Hadis yang kedua. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhum وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها 3 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه رواه مسلم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berpidato di hadapan kami. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan ke atas kamu untuk melaksanakan ibadah haji, maka berhajilah kalian. Bangun seorang lelaki bertanya, akulla amin ya Rasulullah, setiap tahunkah wahai Rasulullah? Fasakata, Nabi diam. Sehingga hatta qalaha 3, sampai 3 kali kawan ditanya, tiap-tiap tahunkah ya Rasulullah? Nabi diam. Dia tanya lagi, dia ingat Nabi tak dengar. Dia tanya, akulla amin ya Rasulullah, tiap-tiap tahunkah ya Rasulullah? Nabi diam. Dia tanya kali yang ketiga, akulla amin ya Rasulullah, tiap-tiap tahunkah ya Rasulullah? Nabi tak jawab. Lepas yang ketiga barulah Nabi jawab. Nabi kata, lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum. Kalau saya kata ya, nescaya wajiblah melaksanakan haji setiap tahun, wa la mastata'tum, sedangkan kamu tak akan mampu. Summa qala zaruni ma taraktukum. Nabi kata seterusnya, Nabi sabda, zaruni ma taraktukum, tinggalkan, biar buat tak reti ya apa yang aku tinggalkan. Fa innama halaka man kana qablakum, sesungguhnya telah hancur orang yang sebelum daripada kamu, bikasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, kerana banyaknya mereka bertanya dan bercanggahnya mereka dengan para nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in, apabila aku suruh buat sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, buatlah semampu kamu. Wa iza nahaitukum an syai'in fada'uhu, sekiranya aku larang kamu maka akan sesuatu, maka tinggallah keseluruhannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, dalam hadis ni ada 3 benda. Perkara yang pertama, cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tentang Allah memfardukan haji. Dan ini di Madinah Al-Munawwarah, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan diri dia sendiri di hadapan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Dia kata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha qad farada alaikumul hajj, Allah Ta'ala telah memfardukan ke atas kamu haji. Ayat tadilah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Ta'ala dah wajibkan kamu untuk melaksanakan haji. Fahujju, maka hendaklah kamu melaksanakan ibadah haji.
Tuan-tuan, ibadah haji antara ibadah yang paling lama. Antara ibadah yang paling lama. Dalam kitab Dalilul Falihin ni adalah kitab yang menjadi syarah kepada Riyadhus Salihin. Dalam Dalilul Falihin ni dia sebut apa? Dia kata wa qala Ibn Ishaq lam yab'atsullah nabiyyan ba'da Ibrahim illa hajja. Tidak ada Allah Ta'ala mengutuskan mana-mana nabi selepas Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, melainkan mereka semua itu telah melaksanakan ibadah haji. Dan disebut antara Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak melaksanakan, tak sempat untuk melaksanakan ibadah haji, dia sebut orang yang istisna yang tak melakukan ibadah haji adalah Nabi Hud dan Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Allahu Ta'ala a'lam bissawab. Tapi ibadah haji ni memang ibadah yang antara ibadah yang aqdam, ibadah yang paling lama. Sewaktu Nabi SAW diutuskan, pada waktu tu ibadah haji telah dilaksanakan. Ibadah haji telah dilaksanakan. Tuan-tuan dengar cerita tentang Bai'atul Aqabah. Bai'ah Al-Aqabah. Janji setia yang berlaku di satu tempat, namanya Al-Aqabah. Yang lain ni adalah Jamrah Al-Kubra tu. Perjanjian setia itu dilakukan oleh 12 orang naqib daripada Madinah. 12 orang ketua-ketua suku daripada Madinah. Itu berlaku bila? Dalam musim haji. Mereka melaksanakan ibadah haji itu dengan cara tradisi berasal daripada haji yang dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wa afdalut taslim. Kemudian daripada zaman ke zaman berlaku penyelewengan. Mereka tinggal beberapa benda, mereka buat benda baru, mereka tambah, mereka tokok tambah dan sebagainya. Sampailah akhirnya sampai ke peringkat talbiyah, mereka ubah dan sebagainya. Sampailah bila Nabi SAW dah duduk dalam keadaan yang agak kukuh di Al-Madinatul Munawwarah, sekali lagi Allah Ta'ala memfardukan kewajipan haji kepada orang Islam dan dia menjadi sebahagian daripada rukun. Rukun artinya apa? Rukun artinya sudut. Salah satu sudut tertarik, maka tidak sempurnalah Islam itu. Dalam rukun Islam yang 5 itu, bagi haji, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan dalam ayat dalam surah Ali Imran tadi ni, Allah Ta'ala menggunakan perkataan liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mempunyai kemampuan dari segi bekalannya, dari segi perjalanannya, dari segi keselamatannya. Kalau dia ada kemampuan, itu semua terjamin, maka dia disuruh untuk melaksanakan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Ta'ala suruh setiap orang yang beriman sebagai suruhan rukun untuk mereka melaksanakan ibadah haji sekiranya mereka dah mampu. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW menyampaikan pidato, Nabi bagi tahu, innallaha qad farada, Allah Ta'ala telah memfardukan ke atas kamu haji, fahujju, maka hendaklah kamu melaksanakan ibadah haji. Ada satu orang kepiah longgak lebih kurang macam kepiah ni, dia tak ngomong ni. Dia Ustaz Syamsuri kata kepiah longgak. Ada satu orang sahabat, dia bangun tanya. Dia setiap generasi ada orang yang macam ni, yang banyak bertanya. Dia bangkit tanya, dia kata akulla amin, tiap-tiap tahun kah ya Rasulullah? Tiap-tiap tahun kah? Nabi diam. Dia tanya lagi, Nabi diam lagi. Dia tanya lagi, Nabi diam lagi. Lepas tu barulah Nabi bagi tahu, lau qultu na'am, kalau saya kata ya, la wajabat, nescaya wajib. Tapi wala mastata'tum, kamu tak akan mampu untuk melaksanakan ibadah haji setiap tahun. Kerana apa? Kerana syariat Islam yang Nabi menjadi penutup kepada segala Nabi, dia turun untuk seluruh umat. Kawan yang bertanya, dia ingat dalam kawasan Madinah ya. Dia tak ingat kata Islam ni akan sampai di mana sampainya matahari dan bulan. Islam akan sampai, Nabi SAW sebut ketika Nabi baru duk mai hijrah tu, Nabi kata sesungguhnya agama ini akan sampai, innallaha la yablughu hadzal din ma balagha asy-syamsu wal qamar. Allah akan sampaikan agama ini di mana sampainya matahari dan bulan. Mongolia ada umat Islam walaupun minoriti, tetapi di mana-mana belahan dunia adalah umat Islam, sama ada mereka menjadi golongan minoriti ataupun mereka menjadi golongan majoriti. Tuan-tuan, tanpa mengira aliran,
Kita tahu sambutan hari raya baru ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok himpunan sembahyang di Padang yang paling besar, dia tidak berlaku di Malaysia, sudah tentu. Dia tidak berlaku di Indonesia. Indonesia tu pun besar dah. Dia tak berlaku di Mesir. Himpunan sembahyang hari raya yang terbesar baru ni dikatakan berlaku di Moskow, di Rusia. Allahu a'lam. Allah akan menyampaikan agama ini di mana sampainya matahari dan bulan. Dan Nabi sebut, Nabi kaitkan, wala mastata'tum, hatta kamu yang ada di Madinah ni pun kamu tak akan mampu untuk melaksanakan ibadah haji setiap tahun. Pasal apa? Pasal dia musim yang dipanggil dengan musim haji ni, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu terlaksana dalam bulan-bulan yang tertentu, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tapi yang betul-betul ibadah haji itu adalah pada saat ketika hari wukuf di Arafah. Berapa hari sebelum tu, kalau kita tengok aktiviti haji yang betul, ya, yang maknanya aktiviti yang betul-betul berlaku secara intensif betul-betul, adalah pada 8 kita keluar pada tarwiyah, kemudian kita pergi ke Arafah 9, kemudian kita balik bermabit pada malam 10, kita lontak di Kubra pada hari yang ke-10, kemudian setelah itu kita tunggu 3 hari untuk melontak di Ula, Wusta, di Kubra, Wusta dan Aqabah. Di Ula, Wusta dan Aqabah. Hak tu yang akan berlaku ibadah haji dalam sekitar 6-7 hari tu. Itu akan berlaku. Dan kalaulah sampai satu ketika umat ini berlaku perkembangan yang begitu besar, kamu tak akan mampu untuk melaksanakan ibadah setiap hari, setiap tahun. Waktu Nabi kata, wala mastata'tum, kamu tak akan mampu laksanakan. Tuan-tuan cuba bayangkan perkembangan umat ini ketika Nabi berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Setelah 13 tahun Nabi SAW berusaha menjalankan kerja dakwah di Makkah Al-Mukarramah. Berapa jumlah orang Islam ketika Nabi berhijrah? Kurang lebih 300 orang sahaja. 280. Kita bundarkan dia, kita kata 300 lebih kurang. 300 orang. Campur yang berhijrah ke Al-Madinah, campur yang 80 orang berhijrah ke Habasyah, kemudian mereka pindah ke Madinah. Kemudian itulah jumlah umat Islam. Nabi duduk di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah selama 10 tahun. Pada tahun yang ke-10 Nabi SAW melaksanakan ibadah haji. Dan semua kita tahu, ketika itu kita ambillah banyak pandangan di kalangan para ulama, tapi kita ambillah antara yang menyebutnya adalah seramai 114,000 orang. 114,000 orang yang pergi melaksanakan ibadah haji bersama dengan Nabi SAW. 13 tahun, 300 orang, 10 tahun kemudian, yang laksanakan ibadah haji saja. Umat Islam dah ada di Yaman, umat Islam dah ada di Bahrain, umat Islam yang duduk di Madinah pun ada yang tak pergi untuk melaksanakan ibadah haji. Yang melaksanakan ibadah haji bersama dengan Nabi SAW jumlahnya adalah seramai 114,000 orang. Kita kira tuan-tuan, kalau perkiraannya satu tahun naik berapa persen tu, dia berlaku peningkatan berapa puluh kali ganda tu. Dan Nabi kata, dia bila berlakunya gandaan ramai manusia dan sebagainya, sudah tentulah kelompok-kelompok yang tertentu sahaja yang akan terjamin kemampuan kepadanya. Sebab tu Nabi kata, wala mastata'tum, kamu tak akan mampu untuk melaksanakan ibadah haji kalau aku kata ya sekalipun. Yang pertama. Jadi maknanya ibadah haji itu satu tahun, seumur hidup sekali saja. Dan Nabi tak jawab dengan cara sekali, tapi Nabi kata, lau qultu na'am, kalau saya kata ya atas soalan kamu setiap tahun kah ya Rasulullah, la wajabat, nescaya wajib, wala mastata'tum, tapi kamu tak akan mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi bagi tahu kat kita kaedah dalam beragama. Dan pasal apa orang sebelum daripada kita ini hancur. Pasal apa orang sebelum daripada kita ini musnah. Hak ni yang kita panggil apa tuan-tuan? Yang tuan-tuan duk baca dalam doa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Ada orang yang berurusan, dia buat amalan yang dia rasa kata agama, tapi akhirnya
amalan itu sebenarnya menjadi musibah kepada dia. Nabi kata apa? Perkara yang aku tak sebut, jangan banyak tanya. Pasal sifat agama ini tuan-tuan ada dua. Satu Nabi sebut melalui lisan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda. Allah Ta'ala suruh kita buat apa pun, dia ada unsur rahmah. Rahmatan lakum. Satu. Dan yang keduanya, Allah Ta'ala nak suruh kita buat sesuatu itu, unsur yang utamanya adalah kita mampu untuk melaksanakannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan mentaklifkan kepada manusia satu-satu suruhan itu melainkan apa yang mereka mampu. Sembahyang sehari semalam 5 kali, manusia mampu. Manusia mampu. Puasa 12 jam, 8 jam ke 12 jam, ada yang naik sampai 16 jam, manusia secara umumnya mampu. Kalau tak mampu, boleh buka puasa apabila bermusafir ataupun sakit. Manusia mampu secara umumnya. Sebab itulah, benda yang Nabi tak sebut, jangan tanya. Tanya itulah menyebabkan sama ada berlaku macam kisah Bani Israel, ataupun akhirnya kita akan kita akan dikalahkan oleh semangat kita sendiri. Semangat kita yang syadid, yang nak keras tu, semangat kita sendiri akan mengalahkan kita. Nabi sebut, "Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah." Tidak ada orang yang syadid, dia nak buat yang dia rasa sempurna, dia nak buat lebih daripada yang diperintahkan, illa ghalabah, melainkan akhirnya dia yang akan kalah. Siapa yang kalah? Sifat dia sendiri, sikap dia sendiri yang akan kalah. Tuan-tuan baca hadis Ibnu Umar juga, bagaimana dia tanya kat Nabi, "Ya Rasulullah, saya nak khatam Quran, berapa hari patut saya khatam Quran? Berapa hari patut saya khatam Quran?" Nabi kata, "Ala salasin, 30 hari." Dia minta lagi, dia minta kurang sampai 3 hari. Nabi kata, wala tazid, jangan duk minta tambah dah. Jangan duk kata nak khatam sehari, jangan. Falamma kabirtu, dia sendiri sebut, apabila dia sampai kepada usia yang tua, baru dia teringat, kalau aku terima hak Nabi sebut awal itu, hak tu cukup betul. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada orang yang nak syadid, nak keras dalam beragama, melainkan akhirnya dia kalah. Allah Ta'ala tidak pernah penat untuk memberikan ganjaran kepada manusia. Allah Ta'ala tidak pernah jemu untuk memberikan ganjaran kepada manusia. Hatta tamillu. Akhirnya yang akan jemu adalah manusia. Sayyidina Nabi SAW dalam peristiwa yang semua kita tahu, kita duk baca cerita tentang isteri dia sendiri, Sayyidatina lupa, Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin. Nabi masuk dalam bilik, dalam Masjid Nabawi. Nabi tengok di antara dua tiang ada tali berikat. Nabi tanya, tali apa ni? Sahabat kata, tali itu adalah tali Zainab binti Jahshin. Nabi kata, dia buat apa? Dia buat apa? Mereka kata, dia ni bila dia sembahyang malam, bila dia mampu dia berdiri, bila dia tak mampu dia bergayut di tali tersebut. Nabi kata, buang. Allah Ta'ala tak pernah jemu sampai kamu yang jemu. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Nabi bagi panduan kat kita, hak aku tinggal, hak aku tak sebut, jangan duk tanya. Sama ada dia jadi dalam dua keadaan, ataupun dia jadi macam Bani Israel. Tuan-tuan baca dalam cerita Bani Israel, awal juzuk pertama tu, surah Al-Baqarah tu, ada cerita di sana bagaimana Bani Israel bila berlaku satu peperangan sesama mereka tu, akhirnya Allah Azza wa Jalla memerintah mereka untuk menyembelihkan lembu betina, Baqarah. Dia bertanya kepada Nabi mereka sampai akhirnya hampir mereka tak jumpa lembu yang macam disyaratkan. Dia kata lembu yang macam mana, warna apa nama, tusirul arda wala tasqil harsa musallamatul la syiyata fiha. Dia bertanya nak macam mana? Allah Ta'ala sebut turun wahyu, cari lembu yang tidak pernah digunakan untuk membajak, cari lembu yang sampai akhir sekali, cari lembu faqi'ul launuha tasurrun nazirin,
Lembu yang warnanya itu kuning keemasan. Tasurrun nadhirin. Bila kamu tengok lembu tu kamu berasa seronok. Lembu mana nak berasa seronok ni? Hampir-hampir mereka tak boleh buat. Pasal apa? Pasal banyaknya tanya mereka kepada para nabi mereka, waqtilafihim, dan mereka lawan pula dengan apa yang telah disebut oleh para nabi mereka alaihi salatu wassalam. Apa makna banyaknya tanya mereka kepada para nabi mereka? Dalilul falihin. Dia kata dengan bertanya bukan dengan maksud untuk ta'annud, bukan dengan maksud untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan suruhan tersebut, tapi kerana keseronokan untuk bertanya. Tuan-tuan, agama mengajar kepada kita untuk tidak pergi rosak dalam perkara yang Nabi SAW tak sebut. Dengan makna apa? Itulah yang dimaksudkan dengan makna tidak boleh masuk terlalu dalam perkara yang baharu, ataupun istilahnya adalah apa yang disebut sebagai bid'ah. Maksud apa? Bid'ah ini akan menyebabkan kita manusia, tuan-tuan. Manusia, saya dan tuan-tuan, ini manusia. Sampai satu ketika kita kadang-kadang naik semangat. Kadang-kadang naik syekh. Bila naik syekh tu, kita akan jadi golongan yang syadid dan sebagainya. Dan kerana nak mencari keredaan ataupun kerana nak mencari syurga, akhirnya kita reka-reka dan sebagainya. Tuan-tuan, 2-3-4 hari ini negeri Kedah, Darul Aman kembali masyhur. Itu sekali dah masyhur. 5-6 tahun lepas, dakwaan kata Nabi Adam tempat turunnya adalah bukan di Jeddah, bukan di Sri Lanka, Gunung Jerai. Lepas tu Saidina Osman pernah mai ke Kedah. Saya 2 hari 3 hari lepas, sehari 300 muka surat lebih. Buku kitab Syekh Ali As-Sallabi tu cerita tentang sirah Saidina Osman yang agak lengkap. Saya baca daripada sebelum Islam, dia baca daripada pukul 11 sampai pukul 5:45 petang. Berhenti sembahyang Zuhur dia. Baca. Tak jumpa dia mai Kedah. Jumpa dia biasa pergi ke Syam. Jumpa dia pernah hantar tentera untuk pergi pembukaan Asin. Kedah tak ada. Habis baca tu, baru teringat nama Kedah tu baru lahir 100 tahun lebih. Bodoh saya pergi baca saya. Tapi alhamdulillah agak bagus juga bila dia dakwah macam-macam tu, kita pun cari buku untuk baca. Dia mai serabut. Mai 2-3 hari ni pula, serabut bermula daripada sekelompok anak-anak muda yang semangat nak cari agama ni. Depa pergi naik di Gunung Jerai, dan depa buat pula nak naik Gunung Jerai ni dia ada adab-adab yang tertentu pula. Nak naik ada adab yang tertentu. Yang tak tahu mai ikut mana. Lepas tu rupanya ada satu video yang dirakam sebelum ni lagi. Rupanya tuan-tuan, Gunung Jerai tu adalah makan muqaddas. Tuan-tuan, itulah beruntungnya jadi rakyat negeri Kedah. Makan muqaddas ni sama dengan Baitul Maqdis tu. Dapat tak mana? Riwayat sahih, PDF yang telah hilang. Jadi hak ni pula satu kacau. Nabi bagi tahu dah kat kita, zaruni ma taraktukum, tinggal hak aku tak sebut ni, hak aku jangan duk banyak tanya sangat. Fa innama halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Hancurnya orang sebelum kamu kerana banyaknya tanya mereka kepada para nabi mereka dan percanggahan mereka dengan nabi mereka. Yang ketiga, Nabi ajak kat kita. Ni tuan-tuan, dia panggil apa? Kaedah dalam mengambil dan mengamalkan agama. Nabi kata, fa iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku suruh kamu melaksanakan satu-satu amalan, maka hendaklah kamu buat sekadar kemampuan kamu. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata apa? Fattaqullaha mastata'tum. Buatlah pada kadar kemampuan kamu. Sembahyang yang paling afdal dari segi waktunya. Waktunya sudah tentulah di awal waktu. Tak mampu untuk melaksanakan di awal waktu, buat pada kadar kemampuan kamu. Yang paling sempurna adalah berdiri dan penuh dengan tumakninah.
tak mampu untuk berdiri dan penuh dengan tumak ninah dipelihara dalam keadaan duduk. Fattaqullaha mastata'tum. Demikian puasa, demikian semua termasuklah dalam persoalan haji. Fa idza amartukum bi amrin, apabila aku suruh kamu buat satu-satu urusan, buatlah apa yang aku suruh, mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah pada kadar kemampuan kamu. Sebab kita semua ni tuan-tuan, kadar kemampuan kita tak sama. Kadar kemampuan kita tak sama. Dari segi fizikal kita, dari segi kesihatan kita, dari segi kemampuan harta kita, dari segi kemampuan intelek kita dan sebagainya, tak sama. Maka apa yang aku perintah, dalam lingkaran perintah aku itu, buatlah pada kadar kemampuan kamu. Buatlah pada kadar kemampuan kamu. Dan dengan makna apa? Hak Allah Ta'ala dan Nabi SAW suruh buat ni, kalau kita buat pada kadar kemampuan kita atas apa yang diperintah pun sudah cukup. Tuan-tuan, contoh zikir pagi dan petang yang mai daripada maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita buat pada kadar kemampuan kita. Apa dia? Nabi suruh baca sebagai contoh, Nabi suruh baca Alif Lam Mim, Nabi suruh baca Ayatul Kursi, Nabi suruh baca Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, Nabi suruh baca Qul huwallahu ahad dan Al-Mu'awwidhatain, Nabi suruh baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, Nabi suruh kita bersalawat, Nabi suruh kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, Nabi suruh kita baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah. Dalam lingkungan yang Nabi suruh tu pun sebenarnya sudah cukup untuk kita. Tak perlu kita piduk reka-reka pula, piduk baca salawat Jibril, salawat yang mai daripada mimpi. Lepas tu dakwaan dia pula lebih-lebih sangat. Depa kata ni zikir Abbas kumpul. Apa dia zikir Abbas kumpul? Siapa yang beramal dengan zikir Abbas kumpul ni mati dah. Kononnya seorang tok guru daripada kawasan Kalimantan tu. Kalau kamu baca zikir ni, apa yang akan dapat? Kamu akan dapat selamat iman ketika mana digoda oleh iblis, ketika mana nak mati. Hak Nabi suruh kita baca tu cukup dah. Hak Nabi suruh kita baca cukup dah untuk kita. Ambillah sekadar mana yang kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Sampai petang lagi. Petang lagi nak buat apa pula? Petang lagi ada pula bacaan petang. Sama ada yang ulang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, atau pada waktu pagi, ataupun ada sebutan khas untuk petang. Allahumma inni amsaitu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Cukup. Ada yang dalam bentuk tertulis. Al-Banna, Syekh Hasan Al-Banna ada buat Al-Ma'thurat, dan ada orang tahqiq dan takhrij hadis-hadis riwayat yang disebut oleh Al-Banna dalam Al-Ma'thurat. Syekh Ismail Lutfi ada mengeluarkan Al-Azkar An-Nabawiyah tahun 87, dia himpun semua. Ada Al-Qahtani mengeluarkan Hisnul Muslim tahun berapa dah? Banyak puluh tahun dah, dan diterjemah oleh beberapa pihak termasuk Dr. Abdul Basit hafizahullah, dan ramai lagi menterjemahkan perkara tersebut. Ini sudah cukup sebenarnya. Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih menghimpunkan bacaan-bacaan tersebut dalam kitab Al-Azkar. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kita tunjuk contoh adalah tentang zikir untuk pendinding diri dan sebagainya. Fa'tu min humastata'tum. Ambil pada kadar kemampuan kamu. Hak manusia dakwah tuan-tuan dia tak jadi. Mungkin tajrubah untuk dirinya jadi, ataupun tajrubah untuk beberapa pihak jadi. Kan baru ni kan viral kan, tokek kepada minyak tolak sihir apakah, dia pun kata dia kena dakwah kena sihir 20 tahun dah. Lalu tokek minyak tolak sihir tu dia sendiri dia kata dia kena sihir lebih 20 tahun dah. Apa dia tuan-tuan? Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita, Nabi kata siapa yang baca pada waktu pagi dan petangnya,
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allah Ta'ala akan memelihara harinya sepanjang hari tersebut. Siapa yang berbaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dalam azkar an-nabawiyah pagi dan petang itu, Nabi suruh kita baca yang seumpama ini, Allah akan memelihara kita. Apa yang aku suruh, sama ada suruhan wajib ataupun suruhan sunat, fa'tu minhu mastata'tum, maka hendaklah kamu laksanakan pada kadar kemampuan kamu. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'uhu. Adapun perhatikan, ketika Nabi SAW sebut tentang arahan, suruhan, maka suruhan itu dikaitkan dengan istita'ah, dengan kemampuan. Tapi dalam bab larangan, Nabi kata apa? Wa iza nahaitukum an syai'in. Orang yang mengaji nahwu ni dia tahu, orang mengaji bahasa Arab dia tahu, perkataan syai'in tu maksud dia isim nakirah. Dia salah satu daripada isim nakirah. Kalau kita terjemah macam mana? Kita kata sesuatu, tak kira menentang apa, semua sesuatu. Wa iza nahaitukum, apabila aku larang kamu daripada melaksanakan sesuatu, fantahu ataupun fada'uhu, hendaklah kamu tinggalkan semua yang aku larang itu. Dia tak kata pada kadar istita'ah, pada kadar kemampuan, tak, tinggal semua. Al-Quran juga sebut benda yang sama. Wama apa dalam surah wama atakumur rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu. Surah Al-Hasyr. Apabila Allah Ta'ala kata, apabila Rasul menyuruh kamu untuk melaksanakan satu-satu arahan, maka fakhuzuhu, ambillah dia, genggamlah dengan rapat, ambil betul-betul. Wama nahakum anhu, dan apa yang Nabi SAW larang daripadanya, fantahu, tinggal secara sekaligus, tinggal semua sekali. Jadi hak ni kaedah dalam kita mengambil arahan dan larangan agama. Nabi ajak kepada kita, wa fa iza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa iza nahaitukum an syai'in fad'uhu. Apa yang aku perintah, sesuatu yang aku perintah itu, maka buatlah pada kadar kemampuan kamu. Adapun yang aku larang, maka tinggal semuanya sekali. Hadis yang ketiga. Wa anhu qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal? Qala imanun billahi wa rasulih. Qila thumma madha? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qila thumma madha? Qala hajjun mabrur. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah katanya, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertanya? Dalam syarah dia sebut yang bertanya ni adalah Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ayyul amali afdal? Apakah amalan yang paling afdal? Amalan yang paling afdal ni apa? Abu Zar tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdal dengan makna apa? Dengan makna paling lebih, paling banyak pahala, paling dituntut. Itu yang paling afdal. Paling ada banyak kelebihan, paling banyak pahala, paling dituntut, tidak boleh tidak mesti dilaksanakan arahan tersebut. Jadi tanya ayyul amali afdal? Apakah amalan yang paling afdal? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, imanun billahi wa rasulih. Paling tinggi sekali iman dengan Allah dan Rasul. Kan ada orang tanya kepada Nabi ya. Orang tanya kepada Nabi SAW, apa dia amalan yang paling baik? Juga Nabi sebut macam tu. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah bahawa kamu beriman dengan Allah, kemudian istiqamah. Yang paling afdal, paling banyak pahala, paling dituntut dan paling banyak ganjaran di sisi Allah, mesti dilaksanakan adalah al-imanun billahi wa rasulih. Iman dengan Allah dan Rasulnya. Hak tu paling tinggi. Paling tinggi. Nabi SAW sebut kata al-iman sittuna bid'ah. Sab'una bid'ah. Iman ni Allah.
Macam mana lafaz dia? Iman ni ada 70 bid'ah, 70 cabang. A'laha, paling tinggi, kalimatu la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah, paling tinggi. Maka bila Abu Zar tanya kepada Nabi, amalan apa yang paling afdal? Nabi jawab, imanun billahi wa rasulih, iman dengan Allah dan Rasul. Hak ni paling tinggi. Dia tanya lagi, summa madza, kemudian apa lagi? Yang keduanya apa? Yang seterusnya apa? Nabi kata, al-jihadu fi sabilillah. Al-jihadu fi sabilillah, jihad pada jalan Allah. Dia tanya lagi kepada Nabi. Dia tanya, summa madza, kemudian apa lagi? Apa lagi? Nabi SAW jawab, hajjum mabrur, haji yang mabrur. Hadirin mukminin rahimakumullah. Iman yang pertama. Yang kedua Nabi sebut apa? Al-jihadu fi sabilillah, jihad pada jalan Allah. Jihad pada jalan Allah. Tuan-tuan, dia ada dua benda kita kena perhati betul-betul. Istilah Al-Quranul Karim, ada ketika istilah Al-Quran dia sebut wajahidu, jihad. Ada ketika Al-Quran menyebut tentang waqatilu, dan berperanglah. Tengok dalam Al-Quran. Contoh dia, ada ayat, qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah orang-orang musyrik itu secara keseluruhannya, sebagaimana mereka memerangi kamu secara keseluruhannya. Dua benda yang berbeza. Jihad a'ammu minal qital. Jihad itu lebih umum daripada qital. Jihad ni dia bukan semestinya perang. Jihad ni dia bukan semestinya perang. Apabila bazlut taqah li'a'la'i kalimatillah, itu adalah jihad. Kita mengeluarkan segala keupayaan untuk menegakkan kalimah Allah di muka bumi, itu adalah jihad. Orang yang duduk dalam bidang, sebab tu Nabi SAW sebut, sampai ke tahap Nabi SAW sebut apa? Orang yang jaga janda. Orang yang jaga janda. As-sa'i 'alal armalati. Orang yang bersungguh-sungguh untuk membantu janda ni, kal mujahidi fi sabilillah, bagaikan orang yang berjihad pada jalan Allah. Dalam banyak keadaan Nabi SAW sebut apa? Nabi SAW sebut sebagai contoh, Nabi kata apa? Wantidharus isbaghul wudu wantidharus salah ila salah fazalikumur ribat wazalikumur ribat. Ribat ini adalah, ribat ni istilah Al-Quranul Karim adalah orang yang berada di perbatasan mempertahankan Islam. Bila Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata menyempurnakan wudu dan juga apa, isbaghul wudu, dan menjaga menanti waktu solat setelah habis satu waktu solat. Lepas maghrib tunggu untuk Isyak. Nabi kata fadzalikumur ribat, itu juga adalah ribat, itu juga adalah jihad. Jihad bukan makna perang. Jihad bukan makna perang. Tapi bila sebut perang fi sabilillah, dia termasuk dalam makna jihad. Jadi bila orang kata kita perlu berjihad, perlu berjihad bukan dengan makna perlu berperang. Jihad dalam bidang mengangkat martabat ekonomi umat. Jihad dalam bidang untuk memberikan kefahaman orang kepada Islam. Itu semua adalah jihad. Jadi Nabi SAW sebut dalam hadis ni, Nabi kata apa? Yang afdal tu apa? Jihadu fi sabilillah, jihad pada jalan Allah. Kita berhenti saat, kita pi sebelum daripada kita tengok haji mabrur, kita pi kepada hadis yang seterusnya. Hadis yang seterusnya. Hadis yang seterusnya juga daripada Abu Hurairah, Nabi kata, al-umratu ila al-umrati kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Umrah kepada umrah akan memberi kafarah di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada ganjaran melainkan syurga. Patah balik. Apa dia haji mabrur? Abu Hurairah juga meriwayatkan katanya, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Siapa yang melaksanakan ibadah haji lalu dia tidak mengeluarkan perkataan rafath, perkataan mencarut, dia tidak mengeluarkan perkataan fasik, raja'a ka yaumin waladathu ummuh, dia balik seperti mana hari dia mula dilahirkan oleh ibunya. Hadis seterusnya daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, naral jihad afdal al-amal,
Wahai Rasulullah, kami dengar, kami tengok, kami tahu bahawasanya jihad ni adalah amalan yang paling afdal. Afala nujahid? Boleh tak kami berjihad? Nabi kata, lakin afdalul jihad hajjum mabrur. Akan tetapi seafdal-afdal jihad untuk orang perempuan itu adalah haji yang mabrur. Hadirin mukminin rahimakumullah. Balik hadis ni. Bila Abu Zar tanya apa dia amalan yang paling afdal? Amalan yang paling afdal, Nabi kata yang pertama iman, yang kedua jihad pada jalan Allah, yang ketiga haji mabrur. Haji mabrur itu dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Dia kata haji mabrur itu adalah haji yang tidak akan diberikan ganjaran melainkan syurga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Orang yang dapat haji mabrur, dia tidak akan dapat ganjaran yang lain melainkan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi SAW sebut itu pasal apa? Dan dalam hadis ni Nabi bagi ciri haji mabrur. Haji mabrur ni apa? Orang yang ketika dia melaksanakan ibadah haji, mulut dia tak keluar perkataan yang fasik, bohong, dusta dan sebagainya. Mulut dia tak keluar perkataan yang mencarut, maka itu lambang haji mabrur. Haji mabrur pasal apa dapat ganjaran melainkan syurga? Tak dapat ganjaran lain melainkan syurga? Pasal sebab untuk masuk syurga adalah satu, Allah Ta'ala berikan kepada mereka sakinah, dan Allah Ta'ala berikan kepada mereka keampunan. Sakinah, kedamaian, ketenteraman, itu akan diberikan kepada orang yang dapat haji mabrur. Manakala maghfirah, keampunan juga diberikan oleh Allah. Sebab itulah orang yang melaksanakan ibadah haji dan dia dapat haji yang mabrur, tidak ada ganjaran lain melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Ciri dia macam mana? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga yang kata ketika dia melaksanakan ibadah haji, falam yafsuq walam yarfuth. Dia tidak mengeluarkan perkataan yang mencarut dan dia tidak mengeluarkan perkataan yang fasik. Imam Ahmad rahimahullahu taala meriwayatkan. Imam Ahmad kata para sahabat bertanya kepada Nabi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang haji mabrur, mereka tanya dari segi aktiviti. Macam mana haji mabrur? Ramai orang mungkin menganggap kata haji mabrur ni pergi ke sana tak bercakap dengan orang lain ke, duk gambar kata semayang banyak dan sebagainya. Baginda Ar-Rasul bila ditanya, "Ya Rasulullah, mal hajjul mabrur?" Wahai Rasulullah, apa dia itu haji mabrur? Nabi sebut tiga benda. Nabi sebut dua benda dalam hadis ni. Dalam satu lagi Nabi sebut tiga benda. Dua benda dalam hadis ini juga dua benda riwayat Imam Ahmad. Nabi kata yang pertama it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Dalam hadis satu lagi disebut su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma barrul hajjil mabrur qala it'amut ta'am wa tibul kalam. Yang pertama Nabi sebut apa dia haji mabrur? Nabi kata it'amut ta'am, bagi makan kat orang, wa ifsya'us salam, dan sampaikan salam ketika di sana. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Mekah dalam musim haji ni, ada kan dia banyak lori-lori yang buat makanan dan mereka tulis di baju-baju mereka ni, okay? Mereka tulis lajnah suqiyah zamzam, lajnah as-siqayah war-rifadah. Siqayah tu bagi makan, bagi minum. Mereka ni ambil orang derma, ada muassasah haramain dan sebagainya, mereka bagi makan kepada orang yang melaksanakan ibadah haji. It'amut ta'am wa ifsya'us salam, dan juga menyebarkan salam. Satu lagi bila ditanya, apa dia haji mabrur? Apa dia haji mabrur? Dia kata it'amut ta'am wa tibul kalam, bagi makan kepada orang, dan tibul kalam, mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Jadi tuan-tuan, kesannya haji mabrur itu dari segi aktivitinya, selain daripada dia jaga betul-betul tawaf dia, selain daripada dia buat sa'i dengan betul, selain daripada punca dia pergi tu punca yang betul, selain daripada ketika dia melaksanakan ibadah haji itu dia buat betul, dia buat secara betul-betul, sementara dia berwukuf di Arafah, dia ketika berada di Arafah itu dia melaksanakan dua perkara menjadi tuntutan haji, liyashhadu manafi'a lahum, untuk melihat manfaat ni,
Untuk melihat, tengok kepelbagaian orang, tengok kepelbagaian sikap orang, tengok macam-macam bangsa, tengok macam-macam orang mai, warna kulit macam-macam, taraf ekonomi manusia macam-macam. Itu semua untuk dia saksikan perkara tersebut dan dia ambil iktibar dalam hidupnya. Waliyadhkuru ismallah, dan dia menyebut nama Allah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga disebut tentang al-ajju was-sajju, dengan dia mengangkatkan talbiyahnya, dia bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah. Itu semua di antara perkara-perkara yang dia kena pelihara. Kemudian selain daripada itu, dalam konteks hubungan dia dengan manusia, dia bagi makan kepada sama-sama jamaah haji, dia sampaikan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ifsya'us salam, sampaikan salam. Sampaikan salam, bawakan mesej keamanan, mesej kedamaian, sampaikan. Dia bukan sekadar duduk dalam kelompok dia tengok orang, mungkin dia tak boleh bahasa lain, tapi ada satu bahasa yang mengikatkan hati sama-sama mereka. Assalamualaikum. Kulit hitam, tak tahu mai daripada Tanzania ke, mai daripada Nigeria ke, mai daripada Sudan ke, tak tahu. Janji kulit hitam. Jumpa orang nampak pakai macam Pakistan ke, Bangladesh ke, India ke, Allah alam, bagi salam. Nak cakap tak erti, tapi dia boleh it'amut ta'am. Dia boleh ifsya'us salam, sampaikan salam. Sebahagian daripada manfaat haji itu adalah liyashhadu manafi'a lahum, untuk mereka berkongsi manfaat sesama mereka. Kalau tak boleh kongsi manfaat maklumat yang lain, paling tidak boleh sampaikan dan kongsikan maklumat salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, sebarkan salam. Dan tibul kalam, perkataannya perkataan yang baik, tidak ada rafath, mencarut, maki hamun, dan tidak ada fasik, tidak ada kalimatul fusq, kalimah yang fasik, tidak ada pendustaan dan sebagainya. Manakala dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan kepada kita berkaitan dengan haji mabrur ini adalah jihad bagi orang perempuan. Orang perempuan tidak dituntut untuk keluar berjihad, dan sebesar-besar jihad kepada orang perempuan itu adalah melaksanakan ibadah haji dan mereka mendapat haji yang mabrur. Hadirin mukminin rahimakumullah, Aisyah juga meriwayatkan katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin akthara min an ya'tiq Allahu fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafah, rawahu Muslim. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang paling banyak Allah membebaskan hamba-Nya daripada api neraka lebih daripada hari Arafah. Hari Arafah ni tuan-tuan adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala paling banyak mengeluarkan manusia, mengeluarkan hamba-Nya daripada neraka, daripada senarai ahli neraka. Daripada senarai ahli neraka dibebaskan pada hari itu. Walillahi utaqa'um minan nar. Allah Taala ada kelompok-kelompok orang yang akan dibebaskan daripada api neraka. Bila mereka ini dibebaskan, paling banyak mereka ini dibebaskan adalah pada hari Arafah. Hari Arafah ni tuan-tuan, hari Arafah ni hari apa? Hari Arafah ni para fuqaha kita sebut wa yauma yu'arrifun nas, pada hari manusia yang melaksanakan ibadah haji berwukuf. Hari itulah hari Arafah. Hari Arafah di atas muka bumi ni ada satu kan? Hari Arafah di atas muka bumi ni ada satu kan? Bila tempatnya adalah di Arafah, harinya adalah hari yang orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan penyelenggara haji, penguasa setempat, waliul am, mengisytiharkan hari itu adalah hari Arafah. Ini bila masuk awal Zulhijjah, mereka akan isytihar. Saudi akan isytihar hari yang ke-9 hari Arafah itu jatuh hari apa? Hari yang mengiringi hari Arafah adalah hari raya. Hadis banyak tahun dah tak berlaku, tahun ni boleh jadi nak berlaku balik. Kadang-kadang berlakunya kita delay satu hari wukuf tu, kemudian kita kata ni hari wukuf di sana, ni hari wukuf di sini. Wukuf di sini tak ada. Wukuf Kampung Seronok tak ada. Wukuf betul-betul di Arafah. Wukuf Kampung Perlis tak ada, Kampung Seronok tak ada. Tak ada. Kapitan Keling tak ada. Dia betul-betul wukuf ni ada satu hari, satu tempat yang wukuf di Arafah. Hari Arafah tu, hari itu Allah Ta'ala paling banyak membebaskan hamba-Nya daripada api neraka. Apa yang perlu kita buat, kita yang tak melaksanakan ibadah haji? Ada dua benda.
Yang pertama, hari Arafah tu dituntut kepada kita yang tak melaksanakan ibadah haji untuk berpuasa. Yang Nabi SAW sebut yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Dia akan mengkifaratkan puasa pada hari Arafah itu, mengkifaratkan dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang untuk 2 tahun. Para imam kita menyebut, antaranya Imam Nawawi, yang dikifaratkan adalah dosa-dosa kecil. Berpuasa pada hari Arafah. Ada dalam bab yang sebelum ni, kelebihan berpuasa pada hari Arafah tu, ada satu bab khusus. Imam An-Nawawi meletakkan bab fadlu saumi Arafah wa Ashura wa Tasu'a. Hari Arafah, hari Ashura dan Tasu'a. Ashura 10 Muharram, Tasu'a tu 9 Muharram. Nabi SAW dia berpuasa pada hari Ashura, dan dia kata tahun depan kalau aku masih hidup, aku akan berpuasa pada hari Tasu'a. Adapun pada hari Arafah, Nabi kata siapa yang berpuasa pada hari Arafah yukaffiru as-sanatal madiyata wal baqiyah, dia akan mengkifaratkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kata Imam An-Nawawi, dosa yang dikifarahkan itu adalah dosa kecil. Betul tak? Itu yang kita yang tak duduk di Arafah. Orang yang kalau terpilih untuk pergi ke Arafah, di hari Arafah itu tidak dituntut kepada mereka untuk berpuasa. Yang keduanya, berdasarkan hadis, khairud du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Ini berlaku perbincangan. Apakah doa pada hari Arafah itu untuk ahli Arafah ataupun untuk siapa pun yang melalui hari Arafah? Nabi sebut khairud du'a yaum Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa untuk orang yang melalui hari Arafah, yakni doa pada hari Arafah. Iaitu liman hajja wa lam yahuj, bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dan dia sedang berwukuf di Arafah, dan bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau kita ambil asas tu, satu puasa, yang kedua adalah kita dituntut untuk berdoa, memperbanyakkan doa. Khaira ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata sebaik-baik apa yang aku kata dan nabi-nabi sebelum aku juga kata pada hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah sebaik-baik doa yang aku berkata dan orang sebelum aku juga berkata, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi hadis yang kita sedang baca ni adalah hadis yang menceritakan tentang kelebihan hari Arafah. Kelebihan hari Arafah, Nabi SAW sebut adalah paling banyak dibebaskan manusia ataupun hamba Allah daripada api neraka, dan kita kaitkan apa amalan yang perlu kita lakukan bagi orang yang tak melaksanakan ibadah haji. Yang pertama adalah puasa pada hari Arafah. Hari ini kita dah masuk bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah Al-Quran kata bulan haji. Bulan haji. Orang Melayu dia kira masih lagi hari raya Aidilfitri. Saya esok ada dua jemputan. Hari terbuka sempena hari raya Aidilfitri. Saya kata ada sempena apa lagi dah masuk bulan Zulqa'dah ni. Dia kira sempena lah dia dah. Kira apa dia besar tahu. Ni esok Sabtu Ahad ni cukup banyak orang pakai Isnin tambah dengan hari agung. Dia pakai buat rumah terbuka hari raya Aidilfitri. Dendam pasal 2 tahun tak boleh sambut hari raya. Ala kulli hal wa fi kulli hal, tuan, kita kata kita dah masuk bulan Zulqa'dah. Kemudian kita menjelang kepada bulan Zulhijjah, dan untuk kita yang tak melaksanakan ibadah haji, ada satu lagi amalan yang amat dituntut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi kata siapa yang ada kelapangan, man kana lahu si'ah, siapa yang ada kelapangan, dia mampu lagi untuk hidup sampai bulan Muharram, bulan Safar, bulan apa masih hidup lagi, falam yudahha, tiba-tiba dia tak buat ibadah korban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia hampiri tempat sembahyang kami. Musallana tu dalam syarah ada para ulama kata maksudnya adalah musalla, tempat Nabi sembahyang hari raya.
jangan dia hampiri tempat sembahyang raya kami. Ada yang kata musalla tu dengan makna masjid, dan bahkan ada yang lebih jauh lagi menyebut fala yaqrabanna musallana, jangan duk mai ke Madinah tempat sembahyang kami, jangan menghampiri masjid kami, jangan duk mai sampai ke Al-Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan, nak sebut apa tentang ibadah korban adalah di antara ibadah juga yang amat dituntut, yang amat dituntut di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Dan tujuan korban itu adalah untuk menzahirkan tanda syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tak sayunya ada mana-mana rumah daripada rumah orang Islam yang daripada rumah tersebut tidak ada bahagian daripada ibadah korban. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kita bersama dan memasukkan kita di kalangan hamba-Nya yang beriman. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.